Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke SH Studio bersama dengan saya Samsul Hanif. Bagi anda yang baru singgah di channel ini, boleh subscribe dahulu serta tekan butang loceng. Bagi anda sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Okey, untuk cerita kali ini kita akan bercerita tentang kongsian daripada saudara Muhammad Khairul, bukan nama sebenar. Beliau berkongsi tentang kisah bagaimana beliau hadapi ketika beliau menjadi seorang pekerja yang mana beliau ditugaskan bekerja di sebuah bilik mayat. Bila kita dengar bilik mayat ini, ngeri bukan? Tetapi bagi Muhammad Khairul ini disebabkan oleh kekangan kerja, disebabkan ingin mencari sesuap nasi, rezeki yang halal. Kalau ikutkan beliau kata beliau bukanlah seorang yang berani, seorang yang lemah semangat. Tetapi kerana nak cari sesuap nasi, nak cari rezeki yang halal, jadi beliau tempuhi jugalah. Banyakkan orang tak nak bekerja sebagai penjaga bilik mayat. Sebab apa? Dengar pun dah ngeri dah. Tapi bagi beliau, beliau terpaksa hadapi perkara tersebut. Jadi sebelum kita memulakan cerita kita, apa kata kita tadah tangan, kita mohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, kisah ini kalau mengikut Muhammad Khairul, beliau kata peristiwa ini berlaku dalam tahun 1994. Ketika itu umur beliau adalah dalam 20-an, macam itulah. Beliau dapat bekerja sebagai penjaga bilik mayat di sebuah hospital yang terletak di negeri Pantai Timur. Beliau bekerja sebagai penjaga bilik mayat ni tak lama, dalam masa 6 bulan, dalam tempoh 6 bulan macam itulah sebelum beliau bertukar kepada pekerjaan lain. Tetapi cerita ini berlaku bila? Cerita ini berlaku dalam masa 2 bulan beliau bekerja di situ. Beliau cerita dalam ketika beliau bekerja ni macam-macam bunyi, tapi bagi beliau itu dah biasa. Tetapi ada satu peristiwa yang mana peristiwa ni melekat dalam fikiran beliau sampai sekarang. Yang ni yang paling pelik lah. Yang lain tu setakat bunyi-bunyi tu biasa. Okey, ada satu malam tu beliau bekerja macam biasa, dan kawasan tersebut biasalah pukul 12:30 malam memang sunyi, mana-mana pun akan sunyi. Tambah-tambah lagi dia bila kita menjaga bilik mayat, lagilah seram. Tapi malam tu beliau rasa mengantuk. Beliau sandarkan kepala di dinding, sambil-sambil tu orang kata nak lelapkan mata, tidur-tidur ayam lah kononnya. Masa tu beliau bunyi tapak kaki orang sedang berjalan. Makin lama makin kuat, makin lama makin dekat, seolah-olah tapak kaki tu berjalan menuju ke arah beliau. Okay, bila dengar je bunyi tapak kaki tu, beliau pun tersedarlah. Dan beliau tengok kanan kiri, depan belakang, tak ada sesiapa. Tetapi bunyi itu adalah sangat-sangat jelas. Jadi beliau bangun tu bukan apa, takut-takut ketua datang ke, buat rondaan ke, nak jumpa ke. Tetapi bila dilihat sekeliling, tak ada sesiapa. Beliau dah rasa macam lain macam, dah rasa meremang bulu roma. Daripada mengantuk tadi, tiba-tiba terus jadi segar. Sambil-sambil melihat sekeliling, sambil-sambil tu dengarlah bunyi tapak kaki tu berjalan. Tapi makin lama makin perlahan, makin lama makin perlahan. Makin lama bunyi itu pun hilang. Lega hati beliau. Tetapi benda tu tak lama. 10 minit lepas tu
bunyi tapak kaki tu datang lagi. Datang ke arah beliau. Kemudian beliau tolehlah sebelah kiri. Bila beliau toleh sebelah kiri, beliau dapat melihat seorang pakcik sedang memimpin tangan seorang budak kecil datang ke arah beliau. Dan pakcik tu serius lah, tak ada senyum, tak ada apa. Terus bertanya kepada beliau. Dia tanya apa? Dia tanya, di mana bilik kecemasan? Beliau melihat pakcik tu dalam lingkungan 60-an macam tu lah. Khairul pun tunjuklah arah. Dia suruh jalan terus, kemudian belok ke sebelah kanan. Akan nampaklah bilik kecemasan. Jadi pakcik tu pun lepas ucap terima kasih kepada Khairul, dia terus bawa seorang budak tu yang dalam lingkungan 9 ke 10 tahun macam tu, mungkin cucu dia, okey. Terus berjalan dengan seriusnya, tak ada senyum, tak ada apa, terus jalan menuju ke tempat kecemasan seperti mana yang ditunjuk oleh si Khairul tadi. Tapi Khairul rasa pelik, masih rasa pelik. Sebab apa? Kalau betul pakcik ni nak pergi, rasa pelik sebab apa? Sebab dia tak tahu dari mana datangnya pakcik ni. Kalau betul nak pergi ke bilik kecemasan, kenapa dia datang ataupun muncul di bilik mayat? Jadi disebabkan oleh takut pakcik tadi tu tersesat, sebab jarak daripada bilik mayat ke bilik kecemasan tu agak jauh. Jadi si Khairul ni dia ikutlah dari belakang pakcik tu, sehinggalah pakcik tu masuk ke bilik kecemasan. Si Khairul ni dia ikut sama, masuk juga dalam tu. Bila dia masuk ke dalam tu, dia dah tak jumpa dah pakcik tu. Mana perginya pakcik tu? Itu yang peliknya. Oleh kerana beliau rasa pelik, beliau tanyalah kawan yang kerja kat situ, yang jaga bilik kecemasan tu. Jadi apa kata kawan-kawannya? Semua kata tak nampak. Siap kata engkau seorang je yang masuk, tak ada orang yang masuk sebelum kau masuk. Lagilah bertambah pelik. Jadi si Khairul ni rasa tak sedap hati. Beliau begitu yakin yang dua orang ni masuk ke dalam bilik kecemasan. Dalam keadaan beliau terpinga-pinga tengah mencari pakcik dan budak tadi, tiba-tiba walkie-talkie beliau berbunyi dan beliau mendapat arahan supaya kembali ke bilik mayat kerana ada mayat yang baru untuk diuruskan. Jadi beliau bergegas kembali semula ke tempat beliau jaga bilik mayat tadi. Dan bila sampai saja ke bilik mayat, beliau melihat pekerja hospital sedang menolak dua troli. Bermakna ada dua mayat yang hendak dimasukkan ke dalam bilik mayat. Dia pun membantulah pekerja ni untuk menolak troli mayat itu masuk ke dalam bilik mayat tersebut. Masa beliau sedang menolak troli tersebut, tiba-tiba kain yang menutup muka mayat tersebut terselak. Apabila terselak, alangkah terkejutnya si Khairul ni melihat wajah mayat tersebut adalah sama macam pakcik yang beliau ekori tadi. Alangkah terkejutnya beliau. Mula-mula beliau macam tak percaya, tapi bila mayat tersebut diletakkan dalam bekas untuk dimandikan, beliau tengok sekali lagi untuk mengesahkan, dan memang benar mayat tersebut adalah sama dengan pakcik yang memimpin cucu beliau tadi. Jadi selepas itu, untuk mengesahkan lagi, si Khairul ni pergi ke mayat yang kedua. Jadi beliau pergi ke mayat yang kedua dan buka kain penutup muka mayat tersebut, dan sah juga bahawasanya mayat yang kedua itu adalah budak yang dipimpin oleh pakcik tadi. Alangkah terkejutnya beliau. Jantung beliau berdegup dengan kencang sekali. Beliau rasa hairan lah, sebab baru je jumpa pakcik itu sejam sebelum tu. Jadi untuk kepastian, beliau bertanya kepada pekerja hospital yang membawa mayat tadi tu. Beliau tanya jam berapa yang pakcik ini dan cucunya meninggal dunia. Pekerja hospital tersebut menjawab lebih kurang pukul 11 malam.
pakcik dan cucu dia ni meninggal disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Jadi si Khairul ni termenung panjang. Beliau memang termenung panjang. Sebab apa? Sebab pakcik dan cucu ni meninggal jam 11 malam. Sedangkan beliau baru saja bertemu dengan pakcik dan cucu dia ni adalah pada pukul 12 tengah malam. Itu yang buat termenung panjang tu. Jadi beliau tertanya-tanyalah, siapa yang sebenarnya yang datang bertemu dengan beliau masa di bilik mayat masa tu? Adakah roh dia ataupun adakah korin dia? Jadi pertanyaan ini kekal sampai sekarang lah. Jadi untuk cerita ini tamat dah di sini. Dan kalau ada yang baik boleh diambil sebagai pengajaran. Kalau ada yang buruk boleh diketepikan dan dibuang jauh-jauh. Okey. Saya undur diri dulu untuk kali ini. Bagi anda yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Dan bagi anda yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.